Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Mukhtasar Mukhtasar Kitab Al-Um. Bab Man dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wal imam 'ala al-mimbar wa lam yarka'. Seseorang yang masuk masjid pada hari Jumaat ketika imam berada di atas mimbar dan dan orang itu belum salat. Walam yarka' dan orang itu belum salat. Itu maksudnya. Jadi tajuk ini berkait dengan seseorang yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat, yang mana pada ketika dia masuk itu imam sudah berada di atas mimbar untuk berkhutbah dan orang itu belum lagi salat. Salat di sini makna salat tahiyyatul masjid. Baik. Itu tajuknya. Itu tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini. Ni qaul yang ke berapa? 677 677 677 qaul yang ke-677. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Jabir. Ini saya baca teks Arab dia lah supaya kita lebih terasa lagi. An Jabir bin Abdullah qala dakhala rajulun yawm al-jum'ah wan nabiy yakhutub faqala lahu asallaita qala la qala fasalli raka'atain. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata, ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumaat. Masjid di sini maksudnya Masjid Madinah itu. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi sedang berkhutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah salat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, fasalli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Mana salatlah 2 rakaat? Jadi di sini kebanyakan ulama menyebutkan maksud salat di sini mana salat tahiyyatul masjid itu. Baik, berdasarkan kepada nas ini maka Imam Syafi'i berkata, setelah Imam Syafi'i bawakan riwayat daripada Sayyidina Jabir ini, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, dari Iyad bin Abdullah, ni pun saya akan baca teks dia lah. An Iyad bin Abdullah qala ra'aitu Aba Sa'id al-Khudri jaa wa Marwan yakhutub faqala fasalla raka'atain faqama فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين فلما قضينا الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال أصليت قال لا قال صل ركعتين. Jadi Imam Syafi'i dia kemukakan riwayat daripada Iyad bin Abdullah
Jadi kata Iyad, dia kata saya telah melihat Abu Sa'id Al-Khudri datang. Ni datang ni di masjid lah. Ketika mana pada waktu itu Marwan sedang berkhutbah. Lalu Abu Sa'id berdiri dan melakukan salat 2 rakaat. Maka pengawal Marwan datang kepadanya dan menyuruhnya duduk. Terjemahnya ini sebenarnya ada sedikit masalah terjemahan. Saya ubah sedikit terjemahan dia. Maksudnya begini. Kata Iyad bin Abdullah, saya telah melihat Abu Sa'id Al-Khudri datang, di mana Marwan pada waktu itu sedang berkhutbah. Lalu dia pun bangun untuk melaksanakan, bukan melaksanakan salat 2 rakaat. Maka datang pegawai masjid lah. Itu maksudnya. Liyujlisu, untuk mendudukkannya. Bukan suruh duduk. Liyujlisu ni gini. Ajalah saya dia pergi saat dia pergi begini. Dia suruh duduk. Itu sebenarnya maksudnya. Fa'aba, dia tak mau. Mana dia berkeras lah. Itu maksud dia tak mau duduk. Dia tak mau duduk. Sampailah ia menyelesaikan 2 rakaat itu. Sampai habislah dia salat 2 rakaat itu. Baik, kata Iyad, setelah kami menyelesaikan salat, lalu kami pergi kepada Abu Sa'id. Kami tanya dia, wahai Abu Sa'id, hampir mana kekerasan kerana keengganan kamu itu. Apa kata Abu Sa'id? Abu Sa'id kata, saya tidak akan meninggalkan 2 rakaat itu kerana sesuatu halangan. Sebab apa? Sebab saya melihatnya dari Rasulullah. Saya telah melihat Rasulullah dan seseorang yang masuk ke masjid, sedang beliau sedang berkhutbah. Laki-laki itu masuk masjid dengan pakaian yang bazzah. Bazzah ni pakaian yang, bazzah ni dia bukan sekadar kotor, tapi nampak pakaian itu pakaian yang kira-kiranya lusuh lah. Lusuh, ada tertampal daripada kerana kesan daripada koyak tertampal. Mana gambar itu sangat jelas dia ni orang miskin tegar ni. Itu maksudnya. Itu makna bazzah tu asal dia tu. Lalu Rasulullah pun kata, Rasulullah tanya dia, apakah engkau telah salat? Apakah engkau telah salat? Maka laki-laki itu menjawab, belum. Dia kata tidak, belum lagi, saya belum salat lagi. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, salli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Salli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Baik. Kita pergi dulu. Itu riwayat kedua yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Baik. Selepas Imam Syafi'i bawakan 2 riwayat ini, maka Imam Syafi'i pun buat kesimpulan sebagai menghuraikanlah riwayat ini. Kata Imam Syafi'i, ni 677, 678, 679 679 saya tidak tanda ni 679. Okey. Dalam qaulnya ke-679, Imam Syafi'i berkata, oleh kerana itu kami berpendapat demikian dan memerintahkan bagi sesiapa yang masuk ke masjid pada ketika imam sedang berkhutbah dan muazzin telah mengumandangkan azan. Kena ingatlah ni mana azan bila imam naik atas mimbar, kemudian selepas tu muazzin melaungkan azan. Jadi imam naik dan muazzin pun telah melaungkan azan. Azan ini azan masuk waktu. Pada ketika itu, maknanya imam telah naik atas mimbar, azan pun telah selesai dikumandangkan. Pada waktu itulah apa yang berlaku pada lelaki ini, Nabi suruh dia supaya salat 2 rakaat. Jadi kami pun begitulah juga, kata Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i dia kira dari segi alasan dia lah, hadis ni lah. Baik. Kami menyuruhnya agar meringkaskan salatnya. Sebab ada riwayat lain sebut, dalam riwayat Rifat Fauzi ni sebut mana ringkas. Bahkan Imam Bukhari hadis ni dia buat tajuk salat 2 rakaat yang khafifatan, yang ringkas. Khafifatain, ringkas. Sebab apa? Sebab imam sudah berada di atas mimbar, imam sudah baca khutbah. Baik. Itu.
Kerana telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW memerintahkan meringkaskan salat 2 rakaat. Sama ada ketika khatib sedang baca khutbah ataupun khatib sudah berada pada khutbah yang kedua. Khutbah akhir itu mana khutbah yang kedua lah. Suruh ringkaskan. Namun apabila imam hampir akan menyudahi khutbahnya, di mana tidak mungkin lagi orang itu sempat untuk mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia tak perlulah salat 2 rakaat itu. Kerana perintah itu dilakukan jika dia boleh memungkinkan dia buat. Maksudnya begini, okey, di sini ada sebenarnya ana rujuk dalam beberapa pandangan ulama lah dalam Maktabah Syamilah tu. Dia begini ya. Secara umumnya daripada hadis ini secara zahir ya. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahawa sabit salat 2 rakaat mana ketika imam berkhutbah tu. Kena ingat salat ini bukan bermaksud salat sebelum Jumaat. Ulama tidak sebut begitu, walaupun ada yang kata begitu. Ada yang kata begitu. Tapi kebanyakan ulama dalam kes ni, salat sini tahiyatul masjid. Ni hak kita bincang ni. Sebab apa? Sebab ada sahabat setengah dalam sebut dia sebut Sulaik bin Ghatafan nama. Nama sahabat ni yang berpakaian dalam keadaan yang agak kotor, tidak capar-camping lah kita kata, pakaian dia tu bertampung sana sini. Sahabat dia sangat miskin. Ada dalam setengah riwayat sebut nama dia Sulaik bin Ghatafan. Sulaik bin Ghatafan. Sini tidak sebut, cuma dari Rifat Fauzi tak ada sebut juga. Kalau Dr. Pati kata dia ada dalam tahqiq di bawah tu dia sebut Sulaik bin Ghatafan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, makna dia masuk daripada luar, dia masuk ketika itu Nabi tanya dia. Maknanya tahiyatul masjid. Ulama ramai mengatakan ini salat tahiyatul masjid. Banyaklah kesimpulan dari sudut fiqh seperti mana yang telah kita bincang dalam Sunan Nasa'i sebenarnya. Bahkan ada setengah riwayat lain menyebutkan ada setengah riwayat lain menyebutkan bahawa ni cerita lain lah, berlaku kepada sahabat, bukan Nabi. Ketika ketika Sayyidina Umar baca khutbah, Sayyidina Uthman masuk, dia duduk, Sayyidina Umar masuk, dia bangun sembahyang salat. Ada juga riwayat tu. Jadi maknanya dari sudut fiqh lah, ulama fiqh buat kesimpulan harus salat sunat tahiyatul masjid walaupun ketika imam sedang berkhutbah. Jadi dengan dua riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i kata kami ikut hadis ini. Sebab tu kami menyuruh, kami memerintahkan, kami berpendapat. Maknanya lebih baik seseorang itu salat, bukan kata wajib. Itu maksud dia. Cumanya di sini ada beberapa, tak apalah, kita pergi lagi. Saya nak sebut bahagian akhir, qaul yang ke-6, 7, 9 itu. Jadi kesimpulan yang Imam Syafi'i buat, salat ini sama ada maksudnya salat sebelum Jumaat ataupun tahiyatul masjid, tak apalah, kita terimalah kau tu khilaf. Ulama berbeza pandangan. Walaupun mungkin setengah kita saya sendiri pun mana tidak ambil pendapat itu. Tapi kebanyakan kata ni tahiyatul masjid. Baik. Imam Syafi'i dia sebut, sebab hadis tu ringkas saja. Imam Syafi'i kata, kita kata boleh tu ada sunat salat tahiyatul masjid ketika imam berkhutbah tu sekiranya seseorang musalli tu yang nak, seseorang yang nak salat itu dia yakin lah, mana dia sempat lagi, mana ketika dia salat itu mana imam tak akan selesai khutbah tu. Bahkan Imam Syafi'i sebut kalau khutbah tu sudah khutbah yang kedua, dia boleh lagi sembahyang, tapi kena khafifatain, kena 2 rakaat yang ringkas. Yalah, kalau kita nak kira ringkas mana baca ayat tu pendek lah. Inna a'tainaka. Sebenarnya kalau tak baca pun tak apa, tidak jadi masalah pun. Jadi kalau kita kata pendek ni macam mana? Tak boleh potong Fatihah. Maknanya potong ayat selepas Fatihah. Itu makna ringkas. Lepas tu subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim sekali dia baca. Nak kira ringkas, itu maksud dia. Baik. Imam Syafi'i sebut lagi, tapi kalau seseorang itu
Pergi tu email sudah dah. Ataupun sudah berada pada wasiat dah khutbah tu misalnya. Maknanya mungkin seminit lagi ataupun 30 saat lagi habislah khutbah. Tak boleh lah. Tak perlulah dia mengerjakan salat tu. Sebabnya perintah salat 2 rakaat ini sebenarnya untuk ruang yang mencukupi untuk 2 rakaat itu. Itu maksud dia. Kena faham lah. Walaupun saya sendirinya berdasar pada apa yang saya belajar lah, saya ambil pendapat yang kata ketika imam sedang berkhutbah tu tak perlu salat lah. Hatta tahiyatul masjid pun tak perlu salat. Sebab khutbah tu lebih utama lagi. Tapi hukum mana kita kena faham perkara ni khilaf. Mana kalau ada orang buat, kita tak usah kata apa lah. Itu maksudnya. Sebab hari ni tahiyatul masjid dia kaedahnya begini. Kaedahnya begini. Ni saya rujuk dalam Maktabah Syamilah berkenaan dengan hadis ni. Sebab umumnya boleh dikatakan semua ulama timur tahiyatul masjid ni tak ada waktu terlarang. Tak ada waktu terlarang. Lepas asar pun boleh. Lepas kita salat asar, kita pergi masjid. Padahal selepas salat asar tak ada sunat. Tapi untuk tahiyatul masjid boleh. Tidak jadi masalah. Tapi setengah ulama kata, ya betul. Tapi ketika khutbah ni, oleh kerana khutbah tu dia lebih besar daripada, sebab khutbah kan wajib. Wajib dengar tu. Hak tahiyatul masjid tu sunat. Dia tak boleh. Sehingga kita tidak urus dengan baik yang fardu, kerana maksud nak buat yang sunat, tu tak boleh gitu. Itu punca khilafnya. Cumanya saya nak sebut satu perkara. Kalau dalam kitab Rifat Fauzi ni pun dia sebut sebenarnya dengan lebih detail lah, bahawa dan juga pandangan ulama, dia ada berlaku pada Nabi sendiri bila ada sahabat masuk, dan dia tajuk selepas ni sebenarnya cuma dia berkait juga yang ni. Pada hari Jumaat juga ada sahabat datang lewat, tiba-tiba dia tengok ada ruangan kosong di tengah, jadi dia pun langkah di atas ni, macam langkah di atas baru seorang lah semaya nak pergi tu, nak pergi kesah hadapan tu. Tu Nabi suruh dia duduk. Nabi suruh dia duduk. Padahal Nabi tidak suruh dia salat. Hadis tu sahih juga. Jadi hadis-hadis seumpama itu ada yang larang, ada yang Nabi suruh, kemudian ada yang Nabi suruh duduk, tidak suruh salat. Jadi kita nak kira macam mana? Sebab itulah ulama ada yang buat kesimpulan bahawa hadis yang Nabi suruh tadi berkenaan dengan solat Al-Ghatafah tadi, dia ada maksud lain. Sebabnya hadis itu dia bukan sekadar itu. Selepas solat tu salat, orang semua tengok pakaian dia nampak lusuh, nampak dia miskin tegar. Selepas tu Nabi ubah tajuk khutbah tu, isi khutbah tu. Nabi galakkan supaya sedekah, bersedekah dan sebagainya. Ada sedekah, lepas tu bagi baju. Ada yang pakai baju dua lah, dia tangga ke sebelah dia bagi. Maknanya ada perkara lain. Sebab tu setengah ulama kata suruhan itu sebenarnya adalah untuk mengisyarat kepada sahabat. Tu kamu tengok sahabat kamu yang sedang salat tu, dia seorang yang sedang salat tu, kenapa kamu tak bantu dia? Sehingga baju dia pun kalau dia tak layak dah nak pakai keluar di khalayak tu, tapi maknanya kerana miskin. Dia ada sebab itu. Sebabnya dalam situasi lain Nabi suruh duduk, Nabi tidak suruh salat. Itu aku ke mana pun khilaf lah. Aku ke mana khilaf. Jadi perkara khilaf ni mana kita kena layan dengan cara yang betul lah. Begitu, tak apalah. Tapi cuma dalam mazhab Syafi'i tetap ada salat sunat tahiyatul masjid walaupun ketika imam sedang berkhutbah. Itu maksudnya. Baik, seterusnya banyak lagi sebenarnya hadis lain. Kalau kita tengok berkenaan tahiyatul masjid, misalnya ada dalam satu riwayat ini, saya tak ingat riwayat ni, lafaz dia, Nabi sedang berkuliah lah, ada yang kata sedang berkhutbah. Jadi ada sahabat masuk, Nabi pun nampak sahabat masuk tu, masuk dalam keadaan tunduk seperti burung kota. Masuk tu dia duduk sebab Nabi sedang berkhutbah. Jelas Nabi tidak kata kum, Nabi tidak kata bangun fasalli rakaat. Nabi tak kata begitu. Nabi biarkan dia duduk. Tu bagaimana pula hadis? Kenapa ya hadis berkenaan solat Ghatafah Nabi suruh bangun? Sebab itulah setengah-setengah ulama kata dia ada maksud lain. Kini Nabi ada maksud lain. Baik, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Jadi hukum mana pun kalau kita bercakap tentang salat sunat ketika imam berkhutbah ni dalam konteks mazhab Syafi'i, perkara ni ada syariat dalam konteks mazhab Imam Syafi'i lah.
Okay, seterusnya saya pergi kepada tajuk seterusnya. Dia gini sebab kita bincang ni hak ringkas. Kalau di sini mungkin hak terjemah doktor tu dia ada sebut semua tu. Mana tu hak ujung tu dia sebut bagaimana asal ataupun asbab wurud hadis ini. Dia sebut tu. Selepas Nabi suruh sahabat tu salat, selepas itu hassa Rasulullah SAW ala sadaqah. Nabi galakkan sahabat supaya bersedekah. Jadi sahabat faham nak sedekah pada siapa. Fataraha ar-rajul ahdatha. Maka adalah seseorang yang bagi baju dia kepada sahabat Sulaik tadi. Dia pakai 2 lapis baju, dia bagi satu lah. Maka Nabi pun dia guna sini fasahah bihi Rasulullah. Nabi menggunakan suara yang agak kuatlah. Nabi kata khudhu, ambillah wahai Sulaik baju itu. Fa akhadahu, lalu Sulaik pun ambil baju itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, unzuru ila hadza ja'atilkal jum'ah bihayatin badzah. Maknanya Sulaik tu pakai baju tu selalu tu. Tidaklah nampak comok tu kita kata. Maka Nabi pun kata lagi, lihatlah oleh kamu semua kepada sahabat kita ini, dia datang salat jemaah dalam keadaan badzah, dalam keadaan baju yang sangat lusuh. Badzah ni boleh juga nak bila lusuh tu orang miskin kan kerja berat, mungkin dia kerja jemaah nampak seperti kontur di dalam masjid itu. Sebenarnya Nabi sedih ni tengok keadaan sahabat dia begitu. Bahkan dalam maka aku suruh Nabi kata jadi aku memerintahkan orang ramai supaya bersedekah. Nabi sebut dengan jelas. Maka mereka pun berilah baju-baju mereka kepada orang itu. Fa'ataituhu minha thawbain. Nabi kata aku beri kepada dia, kepada Sulaik ni baju 2 lah. Nabi sendiri bagi. Begitulah seterusnya. Jadi tu saya sebut secara kata tidak baca semua ni lah. Begitu. Okay, seterusnya kita pergi. Jadi maknanya bagi ulama yang mengatakan hadis ni merupakan waqi'ah juz'iyah kisah khusus, sebenarnya ada sandara dia jugalah. Baik, kita pergi kepada bab seterusnya, melangkahi pundak orang-orang pada pelaksanaan salat jemaat. Ni lagu mana ni? Kalau kita pergi Mekah Madinah ni kan, ni fenomena biasalah. Kadang-kadang atas kepala kita ada setengah, saya tengok, saya pun sebut dah sebelum ni, lekat jubah di kepala. Dia lakuh tu masuk jubah sampai tunduk gitu. Okay? Saya biasa tengok. Lucu lah nampak tu. Gak orang Arab ni mungkin dia lakuh dia lu. Wah, dia tinggi gak akak jubah kena masuk sakok di kepala kau tu. Gini tunduk. Lagu mana tu? Tu. Kita sebagai Melayu tengok, Allah kasar molek kita kata. Kita ni kat tunduk dah betul tepuh kepala baru buka lalu dia duduk lakuh gitu ya. Itu biasa tu kita tengok masyarakat luar lah. Di Mekah dan Madinah. Baik, di sini ada perbincangan dia lah. Kata Imam Syafi'i ini qaul yang ke-680 680. Qaul yang ke-680. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i kata, saya memandang makruh. Saya memandang makruh melangkahi pundak ni, kita kata kepala lah ataupun bahu. Leher ni. Sebab dia gini sebab kalau riqab ni dia lebih kepada tengkuk leher lah. Kalau pundak misalnya atik antara ni, orang panggil bahu tu. Ni maknanya leher. Maksudnya kepala lah. Lakuh kepala orang tu. Itu maksud dia. Saya anggap makruh tu. Ni ketika nak salat jemaah ni, sebelum salat jemaah. Itu maksudnya. Pada hari jemaah. Kena tengok terjemah tu. Kalau pada teks Arab tu Yaumal Jum'ah, dia kata pada hari Jumaat. Kalau kita tengok terjemah ni, melangkahi pundak orang saat salat Jumaat. Seolah-olah ketika sembahyang Jumaat, takut difaham gitu. Tidak, pada hari Jumaat, ketika sebelum salat Jumaat itu. Yang mana cerita ni berkait ketika sedang berkhutbah, sedang Nabi berkhutbah. Tu asal dia cerita ni. Sebab tu Nabi boleh nampak dengan jelas tu. Mari lewat. Dalam setengah riwayat kata, kamu mari lewat, tiba-tiba kamu nak ambil sah hadapan. Terpaksalah kamu langkah. Lepas ni kita tengok hadis.
Jadi bagi Imam Syafi'i itu termasuk dalam perkara makruh lah. Tak kira lah perbuatan, tak kira lah berlaku sebelum imam masuk ke mihrab ataupun sesudah imam masuk ke mihrab. Mihrab di mana tempat imam salat, di situlah ada mimbarnya. Tak kira lah tu. Mana sama ada imam sudah ada di tempat dia ataupun imam tidak ada, perbuatan itu bagi saya tetap makruh. Bila-bila masa dilakukan pun dia memang makruh, kata Imam Syafi'i. Kerana hal itu boleh menyebabkan ada orang terasa hati, jadi sakit hati, timbul perasaan marah dan juga merupakan tindakan yang tidak beradab. Itu kata Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, tidak beradab. Imam Syafi'i berkata lagi di bawah qaul yang ke-680, saya menyukai agar seseorang itu datang awal lah. Kalau nak ambil syahadat apa itu, datang awal. At-tabkir itu datang awal untuk menghadiri salat Jumaat, kerana keutamaan serta kelebihan yang ada padanya. Kalau kita pergi ke Mekah sekarang ni, kalau hari-hari biasa pun, kalau pergi lewat tak boleh masuk masjid. Sebab tu dia timbul, sebab di sana jumlah ahli Jumaah tu ramai. Baik, telah diriwayatkan daripada Hasan secara mursal hadis ni. Mursal ni maksudnya dhaif lah. Mana mursal tu? Mursal dalam kategori hadis dhaif. Cuma mursal ni dia ada perincian dia. Bahawa Nabi SAW melihat seseorang melangkahi dia punya pundak, tengkuk ataupun kepala seseorang. Kerana apa? Kerana nak mengambil ruangan di hadapan itu. Maka Nabi SAW kata kepada dia, ni ubah baris dia tersilap. Ataita wa adaita. Sebab kalau tu mana saya. Bukan ataita, ubah baris. Tak, tu mana engkau lah. Kalau tu mana saya. Tu. Engkau mementingkan dirimu sendiri dan menyakiti orang lain. Tak kira perasaan orang, dia kira dia je. Tak boleh begitu. Itu maksud Nabi. Kamu langkah atas kepala orang tu, orang sakit hati tu, kamu tak kira. Kamu kira kamu saja. Nabi kritik orang tu yang buat begitu. Baik, telah diriwayatkan daripada Nabi SAW ni ada tambahan terjemahan berdasarkan teks Arab. Anda ubah sedikitlah. Anda tidak kata salah, cuma bahasa Indonesia ni kadang-kadang ialah dia tidak sama dengan arah bahasa kita. Ni anda berdasar pada teks Arab. Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ianya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa beliau berkata, beliau tu mana? Nabi SAW. Hak dia nak ayatnya kepada dia. Ada satu riwayat daripada Abi Hurairah yang menyebutkan bahawa Nabi telah bersabda. Saya tidak menyukai itu, saya tu maksud Nabi itu. Sebab tu anda terjemah gini. Anda tidak mahu ubah secara keseluruhan terjemah dia tu, kita ubah sedikit saja. Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ianya telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah, betul daripada Nabi, tapi siapa sahabatnya? Sahabatnya Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah menyebutkan bahawa Nabi telah bersabda. Nabi kata, ni teks dia, ni teks dia. Ni anda baca teks dia di sini. Teks dia di sini, ma uhibbu an atrukal jumu'ah wali kadza wa kadza wali an usalliha yazhar bi zahril harrah ahabbu ilayya min an atakhatti riqaban nas. Atakhatta tu bagi di atas itu buat macam mana? Bagi di atas takhatta ya takhatta min an atakhatta riqaban nas. Bagi atas tu betul. Kalau bagi bawah tu ubahlah. Atakhatta, sebab dia takhatta ya takhatta, tafa'ala ya tafa'alu. Apa maksud dia? Maksud dia ni, saya ni kata Nabi ni mengikut riwayat Abu Hurairah, saya tidak menyukai meninggalkan salat Jumaat dan pada saya ini dan itu. Ini dan itu tu maknanya alasan lah. Alasan gini. Mengerjakan salat Jumaat di tempat yang panas lebih saya sukai daripada melangkahi kepala manusia untuk mengambil sahadapan. Mana Nabi nak ayatnya berat. Nabi nak ayatnya berat.
Maknanya kalau solat Jumaat di tengah panas, biarlah dapat duduk tengah panas ceng-ceng kata-kata. Lebih baik lagi daripada kita nak ambil bahagian depan, terpaksa langkah kepala orang. Lebih baik tengah panas ketok tu kita kata. Tu. Tapi kena ingatlah kalau kita orang Melayu, kalau panas Mekah jangan tebing. Kena seteruk haba. Sahabat saya tu pergi Mekah 40 hari baru disebut dah. Ingat lagi sedih sungguh dia. Tak boleh buat haji sikit Abu. Kita nak balik Malaysia, pergi ambil dia di hospital. Baru tu. Sebab dia tengok orang Pakistan tak apa, tak akapiah maya tengah panas. Dia ingat kepala Pakistan dengan kepala kita ni serupa ni. Enggak kebetulan hari itunya dia tertinggal sejadah. Jadi bila daripada jauh hotel funduk dia panggil apa? Janadriyah gitulah. Tak silapnya hotel tu kan jauh 800 meter. Di bawah flyover tu dulu dia ada tempat parking bas tu. Lain tak ada dah, so dah habis dah. Jalan tu dia boleh masuk ke Safa dan Marwah tu. 800 meter. Ana ingat lagi tu. Mungkin tempat 40 hari betul pergi capur Mekah Madinah. Dia pergi tu jalan tengah panas tu panas sungguh. Sebab saya ni lipat 3 dia punya sejadah tak atas kepala. Dia pergi pakai dagu-dagu tu pih tak akal. Dia pun tu wadah pergi siapa tu dia puasa pening. Dia pening tu dia yakin dia tak akan boleh solat. Nak masuk masjid tak boleh dah. Dia undur balik. Bawa siapa di lift tu rebah situ. Rebah tu pergi ke hospital. Balik-balik masa kita nak klik selesai haji. Tak lewat haji sikit Abu. Dia sebenarnya pihak tabung haji dah sebut dah. Kita ni tak biasa dengan panas gini. Jadi sebab tu minta disediakan payung dan sebagai payung kecil lah, ataupun letak dia punya lapisan lah, kain ke apa. Macam mana dia itu kecuali dia lah. Dayanya panas doa tu. Itulah maknanya panas tu. Mana kalau semaya betul-betul terik panas matahari tu, muka maya Zuhur, maya Jumaat ni matahari duduk tengah kepala tu. Dan memang hari tu hari yang sangat panas. Dan Nabi gambarkan bergelegaknya neraka Jahannam pada waktu itulah. Isyarat kepada kepanasan itu. Nabi kata lebih aku suka lagi walaupun maya tengah panas ceng-ceng gitu pun daripada duduk lakah kepala orang nak ambil sonpet. Mana kalau tak boleh masuk masjid pun lebih baik lagi. Itu maksudnya yang digunakan oleh Nabi SAW supaya jangan buat gitu. Kerana perbuatan itu dia menyakitkan hati orang yang sedang nak semaya tu. Itu maksud dianya. Cumanya di sini anda nak bagi sedikit huraian kerana ringkasan ni memang dia ringkas sangatlah sebenarnya. Cumanya gini. Kalau kita tengok dalam kitab lebih detail lah, kitab asal, kitab al-um yang belum diringkaskan, sebenarnya ada lagi perbincangan lainnya misalnya ini. Saya tidak bacalah terus saya terjemahan. Baik, katakanlah seseorang itu dia tengok ada ruang. Ada jumpa dia tengok ada ruang di hadapan furjah. Ada ruang kosong. Lepas tu lagu mana? Dia nak masuk. Mana ada ruang kosong tu maknanya ada satu muat untuk seorang ataupun dua orang. Bagi saya, kata Imam Syafi'i, rajautu an yasa'u at-takhir. Bagi saya tak apa kalau dia nak melangkah gitu. Tak apa, boleh. Itu maksud dia. Bolehlah insya-Allah taala kata Imam Syafi'i. Tapi tapi saya tak ni anda tidak ambil semualah. Boleh juga molek jugalah kata Imam Syafi'i kalau dia berdiri, dia duduk, dia tidak lakah sehinggalah orang bangun nak semaya. Ketika orang bangun nak semaya tu barulah dia mengambil celah, dia mencelah pergi nak pergi ke tempat tu. Mana tak perlu dia duduk lakah kepala orang. Itu lebih baik lagi. Kayak biasa kayak kita dah. Biasa kita tengok orang ramai, tapi kita nampak depan tu kosong, kita putung caca. Bila orang bangun nak kita pun cepat-cepat pergi. Jadi perhal tu tak apa. Sebab dia tidak melibatkan langkah kepala orang. Itu bagus juga tu. Imam Syafi'i kata tu saya suka gitu. Sebab apa? Kita tidak akan menyakiti orang lain. Lepas tu kena ingat cara bertusah ni kalau ruang kosong, kita jangan apa-apa. Kita uyar orang belakang masuk. Tu cara dia sebenarnya. Sebab kalau kita apa-apa ada kosong hari ni pula, tak usah sama gitu. Misalnya kita sebenarnya tu tengok ada ruangnya. Kita ajah biar muat sore, kita isyarat supaya orang belakang masuk. Itu sebenarnya. Sebab kalau kita apa akan jadi ada ruang juga. Itu yang dimaksudkan di sini tu. Jadi maknanya kita boleh faham bahawa tempat kosong tu maknanya jemaah tu dia isyarat kepada orang belakang lah marinya.
Jadi dua pilihan sini ada. Sama ada kita pergi segera dengan kita langkah atas belakang orang, atas kepala orang, ataupun kita tunggu caca. Sebab tu imam sedang khutbah ni. Dalam kisah ni asalnya. Bila orang bangun nak sembahyang, baru kita pergi cepat-cepat. Di celah-celah orang itu dalam keadaan tak perlu duduk langkah kepala orang itu. Hak tu lebih baik lagi. Di sini disebut gitulah. Tetapi kukuk mana pun Imam Syafi'i kata-katakanlah seseorang itu dia langkah jugalah, walaupun saya tak suka gitu, makruh gitu, tapi tak perlulah siapa dia kena semaya semula. Maknanya semaya dia tetap sah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi ni yang penting ni. Ni orang panggil fiqh, wa in kana ziham dunal imam alladhi yusalli al-jum'ah lam akrah lahu min at-takhatti wala min ay yufraj lahu an-nas ma akrahu lil ma'mum li'annahu muttarrun ila an yumdiya ila al-khutbah was-salah lahum. Dia begini maksudnya, katakanlah orang itu ramai sangat dalam keadaan sesuatu di masjid haram ataupun di masjid mana-mana lah. Tiba-tiba masa tu pun imam pun kita ni hari Jumaat lah, imam pun tidak kata bangun nak baca khutbah lagi, ramai sangat orang. Dia pun tak ada tempat nak duduk, tapi dia tengok ada ruangan depan. Tu tak apa, saya tidak anggap makruh lah kalau dia langkah tu. Cumanya kena ingat lah, bila orang lain tahu dia nak pergi ke hadapan, Imam Syafi'i kata orang lain kena bagi ruang pada dia, belok ke sikit biar dia pergi. Mana kita memberi, kita je panggil apa ni, biar ada tasamuh tu, biar ada tasamuh, bagi peluang dia pergi. Jangan dia buat kerah gitu, hak ni pulaknya. Mana kita bagi ruang kepada dia. Tu lebih baik. Jadi tidak makruh makmum buat begitu. Bolehlah. Kerana dia tu terdesak dah, tak ada tempat lain. Tu. Saya pernah pergi dah ni. Adalah masjid gitu, pernah pengalaman kita pun ada pergi tu. Kalau luar masjid pun penuh habis licin dah. Dia ada satu masjid tu, bagus masjid ni. Saya suka dia. Sebab dia ada macam walkie talkie tu, masjid besar. Jadi dia duduk di anjung masjid ni. Jadi duduk dalam tu maklum, okey, boleh masuk 3 orang lagi. Dia akan panggil orang duduk cacing lagi. Dia sebut itu 3 orang. Dia akan bawa kita pergi. Bagus masjid tu. Ambil ruang, nak penuh tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang manusia disuruh masuk, boleh tak boleh masuk. Akhir sekali dia buat gitu. Saya pernah kena tu. Ni musim PKP ni. Musim PKP. Sebab musim PKP ni kita tak nampak ruang. Moga ada ruang belakang. Moga jarak kan. Serabut buruk juga kita. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana. Gitu. Bagus. Baik. Sebenarnya yang disebut oleh Imam Syafi'i ni sebenarnya apa dia maksudnya? Maksudnya sebab dalam masjid ni perkara paling utama, disiplin paling utama masjid, jangan menyakiti orang. Sebab tu mulut berbau Nabi tak pernah pergi. Pakaian busuk Nabi tak pernah pergi. Hal ni pun termasuk juga. Apa saja yang boleh menyakiti seseorang yang sedang salat tidak boleh dilakukan. Perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Kalau buat juga, dia boleh menyebabkan jadi orang sakit hati. Orang sakit hati dalam masjid kerana perbuatan kita itu termasuk dalam yang menyebabkan kita tak dapat pahala. Berdosa lah. Itu maksud tujuan itulah sebenarnya. Baik, kita pergi pada tajuk seterusnya. Saya ambil tajuk ni. Tajuk ni ringkas saja ni. Berkenaan dengan an-nu'as fil masjid yaumul jemaah ni, ngatuk pada hari Jumaat tu. Ni biasa benar lah. Kita suruh ayat kau lah. Ngatuk. Ngatuk pada hari Jumaat tu. Setengah tu berdengkur bunyi ketika imam baca khutbah. Ada berlaku. Kita sendiri pun ngatuk, tak kata kau orang pun. Tak kata kau orang. Kita sendiri pun rasa. Dan saya, tapi hari ni saya tak ada pengalaman yang ni. Kena geruk nafsu maya. Kita sigong gini dia. Kena tepuk lah. Cuma kita sigong tepi sikit lah buat. Memang dia tidur sebelum dia nerah sungguh tu, dia duduk main hanguk-hanguk gitu ya. Lepas tu nerah mati. Jadi bila orang bangun, saya tengok tak bangun kakak ni. Kita pun buat gitu ke dia, tepuk lah. Dia pun kejut. Malu kat lah nak buat dia ni. Nak buat macam mana tu lah. Letih kemat tu biasa lah. Baik, lagu mana ni? Sebab dia ni siapa mereka tak dengar khutbah tu. Tak dengar khutbah tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ni qaul yang keberapa? 6, 8, 9, 82 ni. 82 tak ada. 82. Imam Syafi'i berkata,
Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Ini saya nak baca teks Arab dia lah. Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar, dia berkata, Ibnu Umar mengatakan pada seorang lelaki, "Idza na'asa yaumal jum'ah wal imam yakhutub an yatahawwala." Apabila mengantuk pada hari Jumaat dan imam sedang membaca khutbah, an yatahawwala, hendaklah seseorang itu berpindah tempat. Seseorang itu kena berpindah tempat. Okey, satu itu dalil pertama yang Imam Syafi'i bawa. Satu dalil tu ya. Kalau di sini tu. Ni riwayat ni terdapat dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Perbahasan tentang salat bab ke-11, salat Jumaat. Jadi kalau ngantuk nak buat macam mana? Kita bincang yang ini dulu. Lepas tu kalau ngantuk tertidur, pindah pun tidur juga. Patutlah ke mana? Terjejah ke tidak jemaah dia? Okey, tak apa, waktu selepas ni. Kata Imam Syafi'i setelah beliau kemukakan riwayat ini, riwayat daripada Amr bin Dinar, Imam Syafi'i kata, saya memandang sunnah bagi seseorang yang mengantuk dalam masjid pada Jumaat dan dia melihat tempat lain yang kosong di mana ia bisa tidak melangkahi pundak manusia. Maknanya kalau dia pergi pun tidaklah siapa perekat dia terpaksa langkah atas kepala orang. Ada ruang kosong. Moleklah kalau dia pindah ke tempat itu, tujuannya supaya hilang ngantuk tu. Tu tujuannya. Kadang-kadang pindah tempat ni hilang ngantuk supaya orang pindah kerja jadi lebih berkualiti dia punya kerja. Masuk lewat macam no? Contoh akhir sekali dia tukar ke tempat lain. Oh, lepas tu molek dia punya pindah tempat ni bagus juga. Jauh ustaz Qiyah tu. Dah tidak nak Qiyah tu, nak ayatnya ada kesal tu. Ni pun suruh pindah. Tapi kena jaga ni macam jangan siapa perekat duk lakuh kepada orang tu. Takut orang marah terasa hati pula tak molek pula tu. Apabila dia tetap mengatuk, pindah pun mengatuk juga, maka dia boleh melakukan apa-apa yang pada pandangan dia boleh menghilangkan mengantuk dengan cara dia sendirilah. Hal seperti ini saya tidak menganggap makruh. Misalnya dia duk warm-up noh. Duk stretching apa. Duk buat gitu, tidak mengganggu orang ataupun buat gitu. Saya pernah tengok, biarlah malah sebut lah. Rasa pun kenal juga orang ni. Dia bawa go tu apa ni? Gapo dia panggil halak tu senamen tu. Gapo nama tu? Babu ya tu dah. Dia bawa tu di masjid. Saya rasa dia mengatuk tu. Bila mengatuk itu doa gitu. Tak kira lah, boleh lah. Tapi kalau tidak mengatuk tak boleh buat gitu, Nabi tak pernah. Itu termasuk dalam lara tu. Tapi ni sebab tu Imam Syafi'i kata tidak makruh, kena hilangkan mengatuk tu. Jangan pula makan coklat tu tak sedap lah pula nak semaya tu, duk terasa manis-manis kita semaya tak boleh tu. Boleh merosakkan salat pula tu. Kena kira lah baik. Cuma di sini di sini sebagai kata-kata akhir lah pada pagi ni, di sini ada disebut ni sebenarnya dia tidak. Ni dalam syamilah, ada syamilah syaitan. Dia begini mengantuk ni ulama mengantuk ni tidak dia dua ni. Satu lagi dia panggil sinah. Sinah ni maknanya mengantuk paling ringan, dia panggil sinah. La ta'khudhuhu sinatun. Dalam apa ni? Ayat kursi tu. Sinah. Yang keduanya nu'as. Nu'as ni agak berat lah. Mana kalau bawa kenderaan boleh bahaya dah tu. Kalau sinah ni okey lagi. Sinah ni rasa-rasa ngantuk tapi boleh kawal lagi. Hak naum tu memang tidur tu. Tu tak apa-apa tu. 3 tu. Jadi nu'as ni maknanya mengantuk tu hak perkat berat sehingga tersenggup-senggup lah kita kata. Hak tu kena pindah lah. Kalau bawa rasa mengantuk sesaja tu, hak tu tidak mengganggu, hak tu lain cerita. Jadi katakanlah nu'as pergi kepada naum tu tidur. Tak kira lah berdengkur tapi tidur mana nerah lah. Lagu mana tu dia tu semaya tu. Bagi mazhab Syafi'i kalau duduk gitu tu tak apa sebab tetap pakai punggung dia kira. Mana tak batal, tak apa. Umumnya kita ambil terima umumnya maknanya tidak batal dia punya wuduk dia tu. So, yang keduanya dia dikira sebagai cukup 40 orang ke jemaah tu. Jemaah ni kalau ikut mazhab Syafi'i kena 40 orang baru boleh laksanakan salat jemaah. Kalau tak cukup, tak boleh. Nak kira lah ke mana? Dia termasuk nak cukupkan qaram tu ke tidak? Bilangnya tu dah. Dalam mazhab Syafi'i tidak dikira. Sebab dia tidak dengar khutbah. Sebab khutbah ni syarat. Sebab dia 2 rakaat semaya tu. Tapi setengah-setengah mazhab lain yang tidak tetapkan 40 dia tetap apa. Khilaf lah di situ. Tapi kalau mazhab Syafi'i
Dia tidak boleh dikira sebagai nak mencukupkan bilangan 40. Cuma tempat kita tak timur sebab jemaah ramai. Lebih daripada tu, beribu-ribu, beratus-ratus. Tidur 50 orang, tak apa lagi tu. Dah. Saya dengar dalam internet ni saja nak sebut. Dia kata kalau tu imam molek dia sehusuh, bobok tidur. Hak biasa tidur, kena tak khusus. Kalau Ustaz Azhar Idrus tu dia kata kalau hak jenis was-was ni buat masjid khusus. Buh nama masjid Yuwaswi Sufi dia kata. Dia katalah saja dia seloroh gitu dah. Tak apalah saya sebut tadi ada gitu. Dia gini sebenarnya. Sebab itulah dalam syariat kita ni dia ada tajdidul wudu. Ini salah satu yang disebut oleh ulama. Bahkan bagi saya hak tu lebih menyegarkan. Bila kita ngantuk kita pergi ambil wudu. Walaupun wudu ada dah. Wudu ni dia panggil wudu ringan. Kalau ada tak rata pun tak apa. Pada sekali-sekali ya basuh tak apa sebab dia wudu ringan. Sebenarnya hak tu lebih berkesan lagi. Pengalaman anak sendiri lah. Kadang kita rasa ngantuk tak nak kita bangun kita ambil wudu. Masjid kita masjid masjid ramah tu kena sedia. Ini pengalaman saya sendiri. Kena sedia satu botol kecil spray tu. Spray tu kan kita boleh buat dalam poket. Spray di muka, telak-lak. Dia lain, segar. Dah lah sampai tu imam habis hajat khutbah tu. Bila bangun nak semaya tu tak nerah dah. Kalau nerah juga tu memang kena mandi lah tu. Boleh lah gitu. Apa tu? Hikmah dia apa? Tujuannya supaya kita boleh dengar khutbah dengan baik. Dan itu antara yang menyempurnakan salat Jumaat. Satu. Yang kedua, supaya kita cergas dalam ibadat. Itu sebenarnya. Sebab itulah, kalau kita baca dalam sejarah sahabat Nabi ni boleh dikatakan umum sahabat Nabi, dia tak makan sebelum Jumaat. Dia takut mengantuk. Dan dia tidur, selepas tu dia mandi, pergi Jumaat. Dia makan selepas Jumaat. Itu saya tengok dalam kitab. Sebab dia kata kalau makan tu takut ngantuk lah. Ada juga ketikanya makan, tapi umumnya begitu. Tu. Maknanya kena fikirkan untuk hari Jumaat ni macam-macam. Sebab tu kita tak molek lah. Pukul 12 tu hari Jumaat lagi jalan mahal lagi. Takut tu orang duduk tidur, kena start untuk kecergasan hari Jumaat. Jadi kena tahu juga waktu tu. Janganlah pergi pukul 11.30 tu pergi lagi mahal pada hari Jumaat tu. Enggak kawan tu baru nak negara. Dia memang dia orang Jew, dia tak kata apa. Tapi dalam hati dia ada, tak kat erti, pas muda pas tua, tak kat erti. Sama mari masa ni. Jadi kena jaga tu. Baik, tempat berdiri imam ketika khutbah ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Maqamul imam fil khutbah. Mana tempat imam berdiri ketika khutbah itu. Ini kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itu ada apa-apa persoalan ke berkait dengan ini? Ya. Ada. Ketika khutbah ada. Tak perlu. Tu kalau ikut mazhab Syafi'i tak perlu sembahyang semula. Cumanya hak kata sembahyang semula ni kalau dia tak ada dengan solat itu, hak 2 rakaat tu. Mana dia ada tu tak ada rakaat abu. Kalau dia rakaat tak apa lagi. Rakaat abu tak ada. Maknanya kalau disebut rakaat dalam konteks mazhab Syafi'i ni mana rokok pun tak ada lah. Tu dia kena tambah biar jadi 4 rakaat. Tapi orang kita tak amal tu. Boleh katakan mari lewat pun pakai dia semaya 2 ya. Tapi mazhab Syafi'i kena 4 lah. Kita bincang dah sebelum ni. Begitu. Tapi mazhab lain dah 2 ya. Cumanya kurang lah tu. Pahala dia sebab apa khutbah tak dengar, patut semaya pun tak ada. Apa ada berlaku ni. Masalah jam lah. Kita duduk Kuala Lumpur ni berat sebenarnya. Kita jangkut dah rupanya tak ada. Gitu. Tu email tahiyat lah. Maya peluar tepi pokok maya dah. Lepas tu kita nak kira ke mana? Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i kena cukup 4. Kalau mazhab lain tak apa 2 ya. Tu ada khilaf pula. Ada setengah kata niat Jumaat cuma cukupkan 4 rakaat. Ada juga kata setengah kata tak niat Zuhur dulu. Dah tak ada. Khilaf pula di situlah. Tapi kalau mazhab lain pun dah niat Jumaat. Selagi dah sebelum salat boleh. Sini pun ada sebut sebenarnya. Ada sebut. Imam Syafi'i ada sebut. Kalau dia dah mana 1 rakaat adrakal Jumaah. Dia kira dah Jumaat. Kalau tak ada kena tambah 4. Kira tak ada tu. Imam Syafi'i pun sebut. Sebut terai lah, maksud terai sebut tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang begitu.
Mazhab lain dah. Asalkan kita pergi tu, kita masuk tu, kata-kata tak ada duduk lagi. Mana kita masuk Allahu Akbar, imam tak terbit lagi, tak bisa halal. Kita Allahu Akbar tak ada baca Fatihah, dia pun tak ada turun, dia pun assalamualaikum. Dah lagi tapi tak ada rakaat, tak ada sabuk rakaat tu. Tapi kok mana pun kalau mengikut mazhab lain dia kata dikhilaf lah, ada khilaf ke mana pun. Ayatnya ada yang kata dah teruskan dengan jemaah lah, niat jemaah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mana dia kena niat tu sembahyang zuhur. Ataupun niat jemaah tapi sempurna ke 4 rakaat. Mana niat tu jemaah. Tu gitu kena tahulah. Tapi tempat kita setahu saya yang amalnya dia kena selesai ke 4 rakaat. Kalau tak ada rakaat abuk tak ada. Guru saya pun sebut gitu masa kita belajar dulu di sekolah. Ada dia tujuannya boleh jemaah tu. Tujuan nak boleh jemaah tu. Jangan klik main rumah. Klik main rumah tak ada apa-apa. Sudah 4 tu mana jemaah boleh. Pahala jemaah tu. Tu tujuan dia. Jangan klik main rumah pula. Tapi ada main rumah pun. Ambo pernah buat dulu masa budak-budak gitu. Mak kata mana klik pagi tu email tahiyat dia kata. Pada tahiyat je klik. Mana budak-budak mengepek mak. Okay, ada soalan lain kan? InsyaAllah perkara tu kita bincang semula tu ada dalam bab dia akan datang lah. Jadi kalau tidak ada pun salah kita tangguh setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.